Gelanggang pada malam ini dibuka dengan tirai sekuntum Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah ya Allah al-malikul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Alladhi khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang dan kami hadir ya Allah, membawa hati, membawa nurani, membawa ruh, membawa akal, membawa jasad dan tubuh badan ya Allah. Nadi yang terus berdegup, jantung yang terus berdegup, darah yang masih mengalir ya Allah, nafas yang masih terhala ya Allah. Kami persembahkan untuk sujud dan sembah kehadrat-Mu ya Allah. Kami duduk untuk bersimpuh lesu di bawah kehadrat-Mu ya Allah. Kami mengakui kelemahan, kami mengakui kehinaan, kami
mengakui kerendahan, kami mengakui kesalahan, kekhilafan, keterlanjuran dan dosa-dosa kami ya Allah. Maka sudilah apa jua kiranya ya Allah, Engkau terimalah kehinaan kami, Engkau terimalah kekhilafan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat dan ketika ini kami sedang bermunajat setelah kami penat, letih, lesu dan lelah ya Allah. Lemahnya kami kerana dosa, lelahnya kami kerana noda, lesunya kami kerana nafsu ya Allah. Maka malam ini ya Allah, kami sedang meng-RNR, kami sedang mencari satu stesen untuk merehat dan merawat hati kami yang sudah terluka dan tercedera ya Allah. Andai jasad kami terluka zahirnya, kami nampak, kami ambil ubat, kami sapu luka ya Allah. Tapi hati kami yang tercedera disebabkan dosa-dosa lalu ya Allah, kami biarkan hati itu terus terluka, tiada sebarang rawatan dan balutan, sehingga kan hati yang injet dan cedera itu ya Allah telah memadamkan sistem sensor ataupun sistem keselamatan, sistem untuk merasa bersalah bila kami membuat salah ya Allah. Akhirnya kami lupa dan lalai, sehingga kami layak diuji sebegini ya Allah. Walaupun seberatnya ujian ini ya Allah, seberat manapun ujian yang kami lalui, tanpa sedar kami sudah melalui 9 bulan 16 hari, bermula 18 Mac 2020 sehingga saat ini ya Allah kami ber-PKP selama 9 bulan 16 hari lamanya ya Allah. Seberat manapun ujian ini ya Allah, tidak bisa menandingi Nabi Allah Ayub alaihi salam yang tersakiti beratus-ratus hari. Selama manapun kami ber-PKP ya Allah, tidak bisa menandingi 83 umat Nabi Allah Nuh alaihi salam terlockdown selama 8 bulan 13 hari. Sebenar manapun, sebesar manapun ujian ini ya Allah, tidak mampu menenggelamkan episod dan memori Nabi Allah Zakaria yang pernah digergaji. Seberat manapun ujian kami ya Allah, tidak mampu menandingi ya Allah Nabi Allah Yunus, ujian Nabi Allah Yunus AS yang terlockdown di dalam kegelapan, di dalam ketakutan dasar laut yang sangat dalam, setelah ter-PKP di dalam ikan Nun di malam hari. Sebesar manapun ujian yang kami lalui ini ya Allah, tidak mampu menandingi episod ujian dan mihnah tribulasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah berdarah kaki, yang pernah dilempar batu dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Mudah-mudahan musibah dan tamparan yang Engkau beri ini ya Allah, tamparan yang menyedarkan walaupun ia sangat menyakitkan. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, Tuan Imam Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad kekandang saya, tuan-tuan pensyarah University Science Malaysia, University Science Malaysia, lagu rasmi USM, alhamdulillah masih ingat lagi. Ayah-ayah, tuan-tuan, anak-anak dan adik-adik, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sekali lagi bertemu sekali lagi insya-Allah dalam siaran. Alhamdulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad seperti yang tertera di kaca apa? Kaca skrin anda. Okey, dibawakan secara langsung dari Angkasa Puri, Cawangan, Surau Taman Ilmu. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, tajuk yang kita pilih malam ni Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad adalah petikan daripada hadis yang termaktub dalam karangan kitab Bidayah wa Nihayah Fil Fitan wal Malahim karangan Ibnu Katsir, dan juga Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad kitab Al-Fitan karangan Imam Nu'aim bin Hamad, dan juga kitab 40 hadis akhir zaman karangan Syekh Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Makki, yang menghimpunkan koleksi dan kompilasi hadis-hadis sahih yang berkenaan dengan what will be happen, what is coming, what's next, apa yang sedang menanti untuk berlaku. Sebenarnya hidup ini adalah satu tentatif. Perjalanan hidup kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adalah satu tentatif kehidupan. Jadi kita sedang mengisi dan mengikuti takwim kehidupan perjalanan yang Allah dah susun hari demi hari. Apatah lagi kita ni umat yang tidak ada nabi yang disebut umat akhir zaman. Bila kita tanya siapakah umat akhir zaman, siapakah umat akhir zaman? Maksudnya umat yang tiada nabi, umat yang tidak akan ada lagi sebarang nabi, dan umat yang paling getir, yang paling menggemparkan, yang paling dahsyat ujiannya, yang paling kritikal dan genting. We are in this critical zone, condition and situation. Umat yang paling kritikal
adalah umat kita tuan-tuan yang tak ada Nabi ni. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu kalau tengok dalam mufassirin, para mufassirin kata membincang kenapa umur Nabi Muhammad ni pendek, dinisbahkan umur a'maru ummati sallallahu alaihi wasallam Muhammad ma baina 60 ila 70. Nabi kata umur umat ni macam umat Nabi Muhammad antara 60 70. Umur umat dinisbahkan kepada umur nabinya. Kan kenapa kita pendek? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Antara tujuan Allah buat umur kita pendek. Okay, berbanding umur-umur nabi dan umur-umur umat terdahulu, antaranya Allah tahu kita ni paling dahsyat menerima ujian. Sehingga hari ini sudah masuk 84.6 juta cases dan juga telah menelan 1.84 juta kematian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Itu baru cerita Covid, tak cerita benda lain lagi. Tak cerita Dajjal, ini cerita satu benda saja dah dahsyat dah. Jadi Allah tahu kita takkan sanggup melalui ujian hidup yang sangat dahsyat ni, maka Allah pendekkan usia kita untuk meringankan kedahsyatan dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kedahsyatan. Allah tahu dah hampa ni kalau hidup lama macam umat terdahulu, hampa takkan mampu tanggung. Jadi aku terpaksa pendekkan umur kamu supaya kamu boleh mati awal dan esok boleh masuk syurga awal. Tengok betapa rahmatnya Allah buat dekat Nabi. Nabi rahmat pada kita, tuan-tuan. Maka Allah pendekkan usia kita sebab Allah tak mau bagi kita tanggung lama siksanya menjadi umat akhir zaman. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada susah dalam senang, ada susah dalam susah, ada senang. Jadi umat terdahulu umur dah panjang, nikmat banyak, tapi balasan Allah bagi cash, COD punya cash. Kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad nampak kurang kita pada bilangan, pada kuantiti umur. Tapi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kelebihan kita kat mana? Kelebihan kita masuk syurga paling awal. Kubur paling pendek, paling sekejap kita, tuan-tuan. Itu kelebihan kita, mati paling lambat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, umat yang disebut umat last kali, penutup pintu dunia. Andainya surau ini umpama dunia dan andainya dunia ini umpama surau, maka Tok Siak adalah manusia terakhir yang akan menutup pintu surau. Tok Siak bertanggungjawab pastikan semua everything is in complete situation and condition before close all doors. Sebelum pintu tertutup, pastikan semua clear dulu. Jadi sebelum kita nak tinggalkan dunia ni, pastikan Quran clear, pastikan solat clear, pastikan ilmu clear, surau diimarahkan, dunia ni dah clear dah. Baru nak pergi jumpa Nabi esok Nabi tanya, hampa buat apa dengan agama yang aku tinggalkan 1431 years ago and ago. Barulah kita layak tinggal dunia ni dengan penuh ketenangan. Sebab kita dah pastikan dunia ni ditutup elok. Macam Tok Siak nak meninggalkan surau tadi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberikan saya dan tuan-tuan kekuatan dan pencerahan. Okey. Tuan-tuan sudah bersedia? Kita akan bersedia terus ke Angkasa Puring. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Menangkan sudah pihak penerbit sudah memberi lampu hijau. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. When we are talking the title, entitled, okay, yang bertajuk Al-Fatih the Return ni, apa yang tuan-tuan bayangkan? Sallallahu alaihi wasallam. Life is a returning episode and process. Tak tahu betul ke ayat saya? Bukan returning. Repeating. Hidup ni adalah satu pengulangan. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan perasan tak? Hidup kita ni adalah satu proses yang diulang-ulang. Life is how strong and how close you bounce back to make a U-turn and return to Allah. Nampak kemah dah ayat tu? Nampak kemah kan? Sebab apa? Sebab sebulan tu saya hafal ayat tu. Nampak kemah kan? Nampak macam tak goyang kan? Sebulan hafal. InsyaAllah. Nak main tempat lecturer kan? InsyaAllah. Ayat pun kena level lecturer lah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah. Okey, insyaAllah. Tuan-tuan boleh ulang ayat tu. Kalau tuan-tuan minta saya ulang, tak boleh dah sebab saya hafal untuk mau sekali je. Kalau ulang 2 kali memang goyang lah. Tuan-tuan jangan minta ulang lah. Ayat tu tuan-tuan boleh ambil. Nak kopi kat mana? Pergi kat FB sayang. Okey? Jadi saya dah update siap-siap. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya apa? Hidup ni adalah sejauh mana kuat dan sejauh mana dekat untuk kita U-turn dan patah balik pada Allah Azza wa Jalla. Return, itulah menghasilkan tajuk kita malam ni. Jadi hidup kita memang untuk Allah returnkan. Untuk Allah nak bagi kita patah balik. Piramli dah buat filem, Piramli dah kupas tajuk ni awal dah. Dalam filem apa? Terbang tu, Laksamana Doremi kan? Ketika mana A.R. Tompel kata, U-turn lah permaidani, kapet, tikar, pandang, terbang. U-turn. Sebenarnya itulah kupasan tajuk kita malam ni.
Okey, nak suruh Piramli tu U-turn balik. Jadi malam ni kita nak U-turn pada Allah Azza wa Jalla. Okey. U-turn and return. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang tuan-tuan bayangkan yang saya sedikit gambar yang atau visual. Okey. Manusia ni kita suka benda yang boleh diimajinasikan. Jadi tuan-tuan, sebab tu saya bawa dengan benda-benda ni lah. Walaupun tuan-tuan dah biasa lah. Okey, dengan kuliah bertayangan ni kan. Kuliah bertayangan tu aja tu. Kuliah yang ada tayangan multimedia ni, dia lebih kuat dan lebih cepat untuk sampai di dasar ingatan, kotak fikiran dan kotak ingatan kita bila ada sesuatu yang kita boleh visualize. Okay? Sebab hidup pun is a visualization gitu. Hidup ni memang satu imajinasi. Sallallahu alaihi wasallam. Dia impian. Impian tu dia mesti kena ada drawing. Drawing tu mesti benda yang nampak. Tuan-tuan, ayah-ayah yang saya muliakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang tuan-tuan, what is the lesson? What is the point that we can learn from this picture? Apa benda yang kita boleh ambil kat sini? Okay, point dia, bila cerita tentang Al-Fatih Derita ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, okay, mungkin tuan-tuan bayangkan, okay, Al-Fatih ni apa dia? Sultan Muhammad lah. Okay, sebenarnya dia bukan hanya cerita pasal Sultan Muhammad. Sebab nak cerita pasal itu memang tak cukup lah cerita dia. Saya nak bawa tuan-tuan ni kira dia nampak overall. Okay, Sultan Muhammad tu antara satu lambang Islam berada di puncak. Jadi nak bagi tahu poin dia, bila saya sebut macam tu, tuan-tuan kena bayangkan, oh, Islam akan kembali puncak. Walaupun tak cerita direct, sebab nak cerita direct ni dia akan kena bersiri, memang tak akan habis. Walaupun dia akan masuk juga cerita tentang Sultan Muhammad ataupun Sultan Muhammad bin Murad II ataupun Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah menjadi the conqueror of the Constantinople pada tanggal 29 Mei 1453 Masihi. Dan kejadian tu tuan-tuan akan berulang. Okey, itu poin yang pertama. Jadi Islam akan returning back. Islam akan kembali di atas. Sekarang 3rd of March 1924, Islam was fallen down. Islam dah jatuh pada tanggal rasminya 3 Mac 1924. Okey. Kan ulama kata apa? Hidup ni ada 5 fasa. Daripada minhaj nubuwah, lepas tu pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, sahabat, lepas tu pas baton, Islam di pas baton kepada 528 tahun Bani Abbasiyah yang memegang panji Islam ketika itu yang dinamakan Mulkan Adhan Islam daripada zaman nubuwah, zaman Nabi, zaman sahabat dalam genggaman dalam kepada 3 bani itu, 33 kerajaan Islam ataupun 3 bani terbesar. Terakhirnya Bani Utsmaniyah, tuan-tuan, selama 1227 tahun Islam di atas. Waktu tu Islam Islam umpama mulkan, disebut mulkan adhan. Islam umpama kita sedang gigit. Zaman Nabi, Islam di puncak. Zaman sahabat, Islam di dalam genggaman. Zaman 3 khalifah tu, 3 bani tu, Islam umpama digigit, raja yang menggigit. Zaman kita ni, zaman yang keempat, mulkan Jabriyan. Zaman yang Islam tidak di puncak, tidak dalam genggaman, tidak dalam gigitan. Islam di mana? Berterabur di tepi jalan. Sebab tu kita diijak dan dipinjak. Sebab Islam tak ada dalam genggaman kita. Sallallahu alaihi wasallam. Poin dia tuan-tuan, rupanya itulah poin dia. Poin dia nak beritahu, itulah kita kena return balik. Kita kena bawa pi kutip balik supaya Islam kembali digigit, kembali dalam genggam, kembali di puncak. So our task and our responsible is we have to make U-turn and we have to make sure Islam is returning back. Islam is return, patah balik macam mana Nabi buat dulu. Boleh tuan? Itu overview perbincangan kita malam ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan, bila saya bawa gambar ni, okey, point seterusnya. Sikit. Okey. Point dia tuan-tuan, kita akan kembali seperti ini. Ketika mana disebut dalam hadis akhir zaman tuan-tuan, ketika mana Allah sallallahu alaihi Muhammad keluarnya, munculnya, Allah sebut, Nabi sebut, yuwatu usmu husbi wasmu abi hisma abi. Bila ketika mana bumi ni tak dapat nak diselamatkan, virus and vaksin pun tak boleh nak mengantiviruskan. Tuan-tuan, saya tak tahulah, dalam mengikut fikiran saya yang tak ada ilmu ni, saya tak yakin, bukan kita nak meragui, tapi kita tak boleh yakin pastinya vaksin yang ditemui ni boleh melandaikan sepenuhnya rantaian COVID-19. Tuan-tuan setuju tak? Belum tentu tuan-tuan. Sebab saya ingat lagi kata-kata Tan Sri Dr. Hisham sallallahu alaihi Muhammad waktu awal-awal PKP dulu, benda ni akan berada dengan kita paling kurang 2 tahun. Ini statement daripada KKM, nak betul-betul solid, clear. Sekarang kalau fakta yang saya bagi tahu tadi, started 18 Muhammad 18 Mac 2020 until tonight, there are, sudah lebih kurang already 9 months
16 days. Sudah 9 bulan 16 hari kita berada dalam PKP. Kalau ikut fakta tadi 2 tahun, ni baru 9 bulan. Cases is increasing. Benda tu semakin bertambah. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah, jadi nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, ketika mana Nabi kata bumi ni sampai tu ketika tak boleh selamat dah, hang buat lah antivirus, vaksin terang mana, tak boleh cure dan tak boleh treat dan tak boleh, memang walaupun nama vaksin tapi tak boleh berfungsi sebagai vaksin. Just hanya sekadar nama. Ketika itu Allah akan buat datangnya seorang manusia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, okey, idza fasada, disebut bila kerosakan berlaku di negara Syam, bila kerosakan berlaku di negara Arab, ketika itu kamu akan tengok Nabi kata kerosakan berlaku di mana-mana, la fi khairakum, tidak akan ada lagi kebaikan di atas muka bumi bila semua negara Arab dirosakkan. Dan ni kita tengok semua negara Arab solid, clear, semua disyiahkan, semua hancur, tinggal Arab Saudi. Itu pun sebab ada Mekah Madinah. Ni Nabi kata, sehingga kalau kamu tengok semua negara Arab ni hancur, musnah, luluh, kamu akan buat waktu tu bumi ni tak ada lagi kebaikan. Yang hanya mampu treat dan cure, vaksin yang terbesar ketika itu adalah yuwati usmu husmi wasmu abi hisma abi. Akan muncul seorang lelaki yang namanya seperti namaku, nama ayahnya, his father's name is same to my father's name. Nama yang seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Maka vaksin terhebat dan terkuat ada di tangan Al-Mahdi. Jadi bila keluar macam tu tuan-tuan, Nabi kata apa? This episode will become back. Benda ni akan berlaku ketika itu. Ketika mana sebarang teknologi akan menjadi zero, sifar. Phone tak boleh berfungsi. Buat live tak boleh ada data. Phone ada, kapal terbang ada, tapi start tak boleh sebab teknologi dilumpuhkan. Ketika itu yang point yang kata return tadi, kita akan patah balik seperti tuan-tuan mudah tahu lah, kita dah belajar dah adik-adik akhir zaman ni, kita akan kembali seperti manual. Sebab itulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bila surau-surau dan masjid-masjid menganjurkan 3 aktiviti sunnah, iaitu MAB, kan, apa itu? Memanah, angkatan berkuda dan juga berenang. 3 benda ni, ini sahaja teknologi paling canggih yang akan dipegang oleh umat Islam untuk memerangi musuh Islam ketika itu. Senjata tak boleh guna. Itu je senjata umat Islam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa tadi? Memanah, berenang, berkuda. Berkuda, berenang, memanah. 3 benda ni akan berada dekat tembok, atas bukit, semua atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Di ketika itu tidak berguna lagi M16, F-16 Hornet, Skyhawk ada tapi tak boleh start. Teknologi dilumpuhkan. We are come back. Kita akan return balik. Kita akan kembali seperti manual macam mana Nabi dan sahabat hidup dulu. Ini maksudnya Al-Fatih dari return. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah. Okey, dunia. Apa kata ulama? Sallallahu alaihi wasallam. Allah buat dunia ni ada 2 tujuan. Apa tujuan Allah buat dunia? Ada 2 tujuan. Yang ini disebut dan dibincangkan oleh para mufassirin. Cerita tentang is about creation of the world. Okey, cerita tentang penciptaan dunia ni Allah buat 2. Satu disebut makanul ibadah, satu lagi makanul musibah. Yang pertama Allah buat ni tempat untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah kata tidak aku jadikan jin dan tidak akan aku jadikan jin dan manusia just only, tidak hanya untuk beribadah kepada aku. Apa maksud beribadah? Semua benda yang niat kerana Allah dan diluruskan cara dia. Niat yang baik, cara yang baik, otomatik dia akan jadi ibadah. Sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Nak faham ibadah maksudnya apa? Semua guna benda dunia, jadikan aset dunia untuk tujuan akhirat. Itu pun ibadah juga. Walaupun benda tu benda dunia. Contoh phone. Tapi guna untuk mengambil live. Apabila ustaz yang paling manis di dunia sedang berceramah, itu contoh. Okey, itu fakta-fakta bukan auta. Okey, nak beritahu Allah sallallahu alaihi wasallam, phone semua ni benda dunia, tapi kita mengakhiratkan benda dunia pun jadi ibadah juga. Okey, Allah sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Yang kedua disebut makanul musibah. Tuan-tuan, ayah-ayah, Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila sebut makanul musibah, dunia ni memang tempat untuk diuji. Okey.
Dunia ni tempat untuk diuji. Disebut tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Okay, tuan-tuan tengok ayat, tuan-tuan jangan tengok orang dalam tu tahu, sebab saya takut orang tuan-tuan tak puas hati. Okey, tengok ayat law, cantiknya ya Allah, siapa tu? Okey, tuan-tuan baca ayat tu. Okey, saat kita mengibadahkan kerja kita, nescaya kita sedang mengerjakan ibadah. Tuan-tuan boleh faham ayat tu? Tuan-tuan ambil balik lagi sebelum time lena tu, letak tangan atas kepala, cuba fikir cari jawapan. Okey, Allahumma salli alaihi Muhammad. Apa maksudnya? Okey, kerjakan ibadah versus ibadah itu kerja. Macam mana nak faham kata kerja itu ibadah, ibadahkan kerjamu. Insya-Allah kerja tu akan jadi ibadah. Okey, tuan-tuan ayah-ayah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Bila kembali dengan saya sebutkan tadi, dunia. Makanul musibah. Makan ni bukan makan, tempat. Makan tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya tempat. Okey, tempat tadi Allah kata aku buat dunia tempat untuk kamu beribadah. Di mana saja, whenever you are. Okey, yang kedua, tempat untuk aku uji kamu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah was repeating the words of dunia is 115 times. Allah ulang perkataan dunia sebanyak 115 kali. Sama juga dengan akhirat. Okey, sama. Dunia 115, akhirat 115. Allah was repeating the terms of hayah ataupun hidup, life. Kehidupan ni ataupun hidup adalah 145 kali, mati 145 kali. Allah was repeating, Allah mengulangi perkataan malaikat, frontliners dia sebanyak 88 kali, dan evil ataupun syaitan in tonic, jin in tonic, iblis in tonic juga sebanyak 88 kali. Ketika mana Allah ulang perkataan yusron ataupun yasiron, Allah ulang perkataan susah 114 kali, Allah ulang perkataan sabar 114 kali. Allah ulang kata 90 kali. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad. Apa yang saya nak beritahu tuan-tuan, ketika mana Allah ulang-ulang, sebab itulah perkataan nikmat contoh dalam surah Ar-Rahman diulang sebanyak 31 kali. Nak beritahu bahawa hidup ni memang kena diulang. Sebab tu saya kata apa tadi, hidup kita ni akan berlaku proses ulangan, return tadi, dia akan patah balik. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, makanul musibah bermaksud kamu tempat untuk kamu uji, tempat untuk kita diuji. Tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, contoh orang yang tak mai kuliah diuji oleh iblis untuk dilalai, dileka, dilupa dan disibukkan. Sebab tu orang tak mai kuliah ni, sallallahu alaihi Muhammad, kita kena simpati. Sebab takut orang yang tak mai kuliah ataupun orang yang tak dan ataupun orang yang sibuk ni, sebenarnya dalam kajian saya, dia tak ada istilah sibuk di dunia. Sibuk ni akhirat dia. Sibuk makan, sibuk rehat, sibuk istirahat di akhirat yang sebetulnya. Jadi kita sibuk di dunia sebab apa? Sebab dosa yang menyebabkan kita jadi sibuk. Dan dunia lah, sallallahu alaihi Muhammad. Dan main kuliah sebenarnya dosa kita. Bagi alasan sibuk termintin mana pun, sebenarnya dosa kita. Ulama dalam tasawuf dibincangkan, kalau dosa kamu clean, hang sibuk macam mana pun, you will have time with Allah. Kamu akan ada masa, kamu akan terjentik dan tersuntik rasa sense of apa? Rasa nak mai tu akan rasa sense of guilty, rasa bersalah. Aku tak jumpa Allah lagi hari ni. Aku tak mai lagi rumah dia hari ni. Kita akan rasa bersalah. Jadi dosa telah dia block rasa, itu yang menyebabkan kita sibuk, tak dan, penat, semua tu adalah dosa kita. Jadi tuan-tuan ni bila sempat lagi mai, walaupun mungkin penat, maka tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, ada dosa juga, tapi dosa kita mungkin tak seberat, menyebabkan sensor kita tu masih berfungsi, rasa tu masih ada lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Takut-takut rasa tu dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sedang dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita takut. Allah sebut dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Sambung makcik. Insya-Allah, alhamdulillah. Sedap surah makcik. Surah siapa tu? Alhamdulillah. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut allazi khalaqal maut wal hayat dalam ayat dan surah yang takkan pernah ditinggalkan oleh Nabi sebelum tidur, iaitu surah Al-Mulk ataupun Al-Mulk, kerajaan, kekuasaan. Okey, nak beritahu bahawa kenapa mesti Allah buat allazi khalaqal maut wal hayah.
Kenapa mesti start dengan mati dulu? Allah ulang perkataan itu sebanyak 145 kali. Hidup 145 kali, mati 145 kali. Dalam banyak-banyak ayat hidup dan mati, Allah akan start dengan mati dulu. Sebab mati is reminder. Jadi Allah start dengan perkataan mati dulu sebagai kita nak beringat. Tuan-tuan ayah-ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kita diuji, contoh 9 bulan 16 hari, 18 Mac 2020, sampailah kalau 31 Mac 2021, lebih kurang berapa tuan-tuan? 377 hari complete. Kalau tidak disambung PKPB ni, maka kita akan bertemu dengan 377 hari. Zaman Nabi Allah Nuh AS, pandemik pertama, PKP pertama, new norm pertama, 8 bulan 14 hari. Terkurung dalam kapal. Sallallahu alaihi wasallam. Kita walaupun tukur tapi tak tukur orang-orang pun, kan? Lagi dahsyat kes, lagi banyak berjalan, okey. Dulu 100 takutnya nak keluar rumah, kan? Lain ni 2000 macam okey. Berapa 2000, kan? Penuh hotel, penuh pantai, penuh. Dulu terus 100 kes tu nak keluar nak pergi beli bawang pun online. Online beli bawang kan. Okay. COD 100 kes. Ada masuk syak kan. Jadi kita berhenti sikit ya. Azan ke berhenti je? Azan. Jadi insya-Allah menandakan masuknya waktu isyak. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Salam. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Hayya 'alas salah. La hawla wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. لا حول ولا قوة.
Allahu akbar Allah. Muhammad Rasulullah. Muhammad syaraf Allah. Innaka la takhfa. La quwwata illa billahil azim. Haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ibu dan ayah-ayah, alhamdulillah sekali lagi kita kembali bersiaran setelah saya rasa kurang lebih 505 hari kita tidak bertemu, lebih kurang setahun lebih dah. Tuan-tuan, ayah-ayah, muslimin dan muslimat, insyaAllah hidup ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, insyaAllah hidup ini adalah satu sejarah yang berulang. Apa maksudnya tuan-tuan? Lahirnya kita daripada gelapnya rahim, kita akan bertemu kembali gelapnya barzakh. Lahirnya kita dilampinkan sallallahu alaihi Muhammad, dan matinya kita dikafankan. Lahirnya kita diazankan, yang masanya apa? Akan diulang kembali. Matinya kita ditalkinkan. Lahirnya kita disambut dan diulang kembali. Matinya kita dihantar. Lahirnya kita, tuan-tuan, hidup manusia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana 23 tahun Nabi memerintah bumi dan dunia ini, maka disebut sebagai minhaj nubuwah, zaman ketika mana Islam di puncak. Maka tuan-tuan, sekali lagi hidup akan diulangi kembali, will be returning, akan diulang kembali. Maka kita akan bertemu dengan seorang yang berketurunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan bawa apa yang Nabi bawa. Dan ketika itu, andainya panjang umur, sebut amin tuan-tuan, andainya kita sempat hidup zaman Al-Mahdi, kita akan rasa macam Nabi ada. Sebab sahabat kata Al-Mahdi umpama Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Dan ketika itu akhlak frontliners, yang ini nak cerita frontliners yang akan follow Nabi, yang akan follow Al-Mahdi, mereka akan berakhlak seperti sahabat. Jadi kita ada belakang ni, kita akan rasa, ya Allah, Nabi di depan, macam tu, seolah-olah, ya Allah, tu Nabi, seolah-olah. Walaupun jasad Al-Mahdi tidak seperti Nabi Muhammad, tetapi akhlak selain daripada rupa paras, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, minta hidup panjang, nak bagi rasa zaman tu. Kita akan kembali zaman tu. Dan juga bila kita zaman tu, tuan-tuan, siapa yang mati berpeluang mati syahid, ni pun sama juga. Al-Fatih di return bermaksud akan diulang kembali peluang. The chances akan dibuka kembali. Kita akan memiliki ruang dan peluang untuk kembali dapat pahala mati syahid. Sebab kita akan hidup zaman syahid tu, zaman berperang manual yang saya sebut tadi. Zaman tu akan kembali, angkat batu, angkat apa yang ada lah, pasir yang ada ni. Jadi tuan-tuan nak renovate, simpan sikit batu dengan pasir tu, rumah habuan tentang Dajjal ni. Sebab tak guna dah, apa-apa tak boleh dah. Senapang tuan-tuan kena lupuskan terus. Jadi mulai malam hari ni, esok pergi beli kerih, kerih apa lagi, panah, tali kuda, mudah-mudahan manual lah. Sebab habuan nak lawan dengan Dajjal. Sebab zaman tu tak boleh guna dah teknologi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah, jadi mudah-mudahan taman ilmu ni ada satu-satunya taman pertama di Malaysia yang memiliki batu. Dalam rumah tu penuh batu dalam store. Sebab apa? Ustaz mana suruh persiapan nak bertemu Dajjal ni. Siap silap ni, main lempak. Tuan-tuan, sekali lagi, hidup inilah sejarah yang berulang. Ketika mana Ghazwah, Nabi dulu, Nabi berperang, Nabi registered ataupun Nabi lead pimpinan dalam banyak-banyak peperangan. Lebih kurang peperangan yang Nabi participate is around 25 perang. Sebenarnya bukan 25, lebih. Tapi 25 ni yang Nabi lead as a frontliner, Nabi leader. Yang lain tu sahabat-sahabat. Daripada zaman Ghazwah, pimpinan dan peperangan naik kuda yang saya kata tadi, yang kematian dahsyat-dahsyat tu, yang tidak ada peperangan teknologi, yang ada peperangan manual ketika itu, tuan-tuan, senjata manual. Benda tu akan sekali lagi repeat pada zaman Al-Malhamah Al-Kubra, ataupun dalam kitab Bible disebut Armageddon ataupun Armageddon. Benda tu akan kembali, peperangan non-teknologi war akan berlaku ketika itu, sama macam zaman Nabi dan sahabat. Badar 313.
Ketika mana Nabi bawa pimpinan, Nabi sebagai frontliner, Nabi bawa tentera mukminin dan muslimin ketika dalam perang Badar Al-Kubra 313 ataupun 315, tuan-tuan, 313 ni akan kembali diulang kembali pada zaman Al-Mahdi, ketika mana Al-Mahdi dibai'ah di penjuru Kaabah ataupun Hajarul Aswad. Ketika itu ulama yang datang daripada Syam adalah berjumlah 313. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, pun is repeating, dan benda tu akan return, patah balik, jumpa balik sekali lagi. Sebab tu saya kata tadi, minta umur panjang-panjang, nak bagi hidup zaman tu, nak bagi rasa seolah-olah aku hidup zaman Nabi. Pembebasan Konstantin, hadis yang kita akan tengok sekali lagi, tuan-tuan. Nabi kata apa? La tuftahanna al-Qustantiniyah falan ya'mal amir amiruha wa lan ya'mal jaysh dhalikal jaysh. Akan terbukanya pintu Konstantin. Konstantin ni apa maksudnya? Pintu Kristian Katolik. Bumi suci Kristian di dunia ada berapa, tuan-tuan? Ibu kota suci Kristian. Dia ada, kalau kita pun 3 orang kan? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Sallallahu alaihi wasallam. Geng Kristian ni, ataupun yang beragama Nasrani ni, mereka pun ada 3. Yang pertama, yang tak hancur-hancur, yang tak pernah dikalahkan sampai hari ni. Semua ada 3. Yang pertama, Baitul Maqdis. Dah dikalahkan 2 kali. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan sekali lagi pun akan berlaku pembebasan Baitul Maqdis kali yang ketiga. Yang ini pun zaman Al-Mahdi juga. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah. Pertama. Yang kedua, Konstantinopel ni bermula dengan 330 Masihi sehinggalah 1453 Konstantinopel. Sebab tu Nabi suruh siapa yang takluk Konstantinopel, Istanbul, Turki. Saya alhamdulillah, Allah izin dalam kajian penyelidikan master dalam bidang Turki Utsmaniyah ni, duk pi ulang alik ke Turki. Sallallahu alaihi wasallam, nak pi kaji apa benda yang hebat sangat, X factor 643 years hampa pimpin dunia ni. Apa benda yang hebat sangat? Mesti ada benda yang something special yang Allah angkat kemuliaan kamu, wahai Utsmaniyah, sehingga kan 643 kamu memerintah dunia dan bumi. Sehingga kan, tuan-tuan, almarhum Profesor Ungku Aziz yang meninggal bila 2 minggu, sebulan lepas, juga adalah keturunan daripada Ruqayyah Hanum yang datang daripada keturunan Turki Utsmaniyah, yang berkahwin dengan salah seorang adik Ungku Muda Johor, adik Sultan Johor ketika itu, yang akhirnya keturunan tu melahirlah Profesor Ungku Aziz, dan melahirlah isteri yang kedua, yang ketiga, lahirlah sallallahu alaihi wasallam Datuk Jaafar Muhammad, yang melahirkan On Jaafar On tak masuk On Jaafar On Jaafar Hishamuddin bin On Jaafar bin On tu orang lain kan, Hussein kan, Hishamuddin keturunan tu Hishamuddin bin Tun Hussein pun On bin Jaafar tu betul. Ini keturunan Turki Utsmaniyah, dan juga melahirkan profesor saya sebut tadi, Profesor Ungku Aziz dan Tan Sri Zeti Akhtar Aziz adalah keturunan darah Utsmaniyah. Sebab tu kulit mereka tak sama macam kulit tuan-tuan. Dia sama macam kulit saya. Nampak sama kan? Dia macam putih cerah, halus macam tu, okey? Tak mau kalah, okey? Insya-Allah, sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu fakta. Okey, itu hanya fakta selingan tambahan. Jadi nak beritahu tuan-tuan, pembebasan Konstantin ni Nabi kata akan dibebaskan pada zaman Al-Fatih 29 Mei 1453. Ketika itu penakluknya berusia 21 tahun. Waktu tu kira 21 tahun dah jadi legend. 21 tahun. Okey, kita anak kita 21 tahun legend juga, tetapi ada di depan tu mobile legend. Dia legend juga, jadi legend of mobile. Okey. Ketika itu Al-Fatih 21 dah pimpin 2/3 dunia. Tuan-tuan tahu tak, negara Turki yang ada hari ni adalah 1/3 daripada negara Turki yang asal zaman dulu. Nak bagi tahu bahawa Turki yang ada kita hari ni bukan Turki yang sebenar. Turki yang sebenar 3 kali ganda. Itulah kerajaan pimpinan Islam yang sebenar. Hebat tak hebat? Yang lain semua dijarah dan diratah oleh Inggris, Perancis dan juga sallallahu alaihi wasallam Spain ketika itu, antara negara-negara Portugal dan juga Spain. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, maka lahirlah Cristiano Ronaldo CR7. Tapi tak ada kaitan. Nak beritahu bahawa tuan-tuan, ya hebatnya Turki dulu, hebatnya Islam dulu. So yang ni yang kita nak bagi patah balik ni, nak bagi return zaman tu, zaman awara ni hebat. Okey. Jadi pembebasan Konstantin ni tuan-tuan akan kembali berlaku dan terjadi
juga ketika mana yang ni dekat-dekat sallallahu alaihi wasallam Muhammad setelah berlakunya Malhabah Al-Kubra. Waktu ni akan berlaku celah Malhabah Al-Kubra, celah ni lah akan keluarnya Dajjal. Ni akan kembali berlaku. Dulu 29 Mei 6 April 1453, takluk 29 Mei 1453. First was happen, dah berlaku dah. Lebih kurang berapa tahun dulu? 700 tahun dulu. Okey, dah berlaku dah. Akan berlaku pada zaman Al-Mahdi. Sebenarnya dalam kajian saya, Konstantin sallallahu alaihi Muhammad, tadi saya kata pada dia, ibu kota Kristian ada 3. Baitul Maqdis dah runtuh, hari ni depa patah balik, depa ambil balik, Yahudi ambil balik. Yang kedua, di mana? Konstantin jatuh, Islam ambil, sampai hari ni nampak macam Islam pegang, tapi jatuh balik zaman Mustafa Kamal Pasha, Mustafa Kamal Pasha, ataupun kita sebut Mustafa Kamal Atatürk. Islam jatuh balik. 2. Yang ketiga adalah bumi suci Kristian ataupun Nasara adalah di Vatikan, Itali. Yang ni yang tak pernah kalah. Dalam hadis sebut, satu-satunya Al-Mahdi keluar, dia akan bebas balik, akan berulang kembali. Baitul Maqdis akan diulang, akan dibebaskan. Lepas tu Konstantin akan dibebas kembali. Walaupun hari ni Recep Tayyip Erdogan yang pimpin, nampak macam kita Islam, tapi hakikatnya dia tak solid Islam macam mana zaman Al-Fatih. Jadi sebab tu Al-Mahdi akan keluar dengan 3 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jatuh dan runtuh tiang-tiang seri Kristian Konstantin yang masih berbaki. Jadi sebenarnya Konstantin Istanbul ni, ada yang kita nampak ni, sebenarnya dia belum solid Istanbul macam zaman Al-Fatih. Dia separuh-separuh, tak berapa nak Islam sangat. Tuan-tuan boleh faham tak? Sebab tu kalau saya bawa jemaah, kalau pergi sembang dengan guide kat sana, tourist guide kat sana kan, saya tour leader, jumpa dengan orang Turki, bila bersembang, 90% orang Turki masih menganggap Mustafa Kemal is a number one leader berbanding Recep Tayyip Erdogan. Sebab tu kalau di Ankara ni pusat pentadbiran Mustafa Kemal, don ataupun undi Recep Tayyip Erdogan kalah di bumi Mustafa Kemal. Sebab dia takkan kalah, orang masih mengagungkan Mustafa Kemal. Dia punya kesan sampai hari ni berlaku. Sebab tu orang Kristian, orang Turki, depa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak boleh sebut akbar. Kesannya apa? 3 Mac 1924 dalam perjanjian Luzern yang ditandatangani antara Yahudi, Inggeris dan juga Mustafa Kemal ketika itu, waktu syariat Islam, waktu Islam jatuh daripada Utsmaniyah, perjanjian ketika itu, Mustafa Kemal kata apa? Syariat Islam dibuang, wanita-wanita yang bertudung pun diharamkan, mufti-mufti dipecat, Maktafiz ditutup, Al-Quran ditukar bahasa Turki, azan ditukar kepada bahasa Turki. Selama berapa puluh tahun tu tuan-tuan, sebelum mai balik Recep Tayyip Erdogan dan sebagainya ni, kesan penjajahan tu lah orang Turki tak boleh sebut akbar. Nampak tak kesan penjajahan? Kita pun sama juga. Tuan-tuan perasan tak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? Okay, tuan-tuan perasan tak tuan-tuan? Tuan-tuan tak perasan kan? Tuan-tuan memang tak ada perasaan. Beberapa kalimah perkataan yang kita guna adalah kesan kepada penjajahan Portugis. Kereta Portugis, sekolah, escola, mantega, itu semua perkataan-perkataan Portugis. Kita pergi ambil sampai hari ni kesan tu ada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah dia punya kesan penjajahan, imperialisme kan. Penjajahan Portugis adalah misi untuk mengkristiankan bumi, bukan untuk penjajahan dan perdagangan rempah yang kita belajar selama ni. Yang ni pun tajuk yang saya akan kupas dalam siri kuliah yang di PTU, cerita tentang Turki Osmaniyah dan juga peninggalannya di Empire Melaka, termasuk di semenanjung Tanah Melayu ni. Kesan yang sampai hari ni ada. Tuan-tuan nak beritahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi penaklukan semula Al-Fatih dari return ni akan berlaku oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Ketika mana 29 Mei 1453, Muhammad bin Murad II, Sultan Khalifah Turki Utsmaniyah yang ketujuh, khalifah yang ketujuh, dan akan kembali berlaku, akan return tuan-tuan oleh Muhammad juga bin Abdullah Al-Mahdi. Bila? Wallahu ta'ala alam. Tapi is coming soonly, akan tak lama dah. Tuan-tuan, macam mana nak tengok ni? Ni gambaran yang akan berlaku tuan-tuan. Hiruk pikuk angkat macam saya sebut tadi lah. Yang angkat, yang ada batu, yang ada bata-bata, yang ada panah-panah. Sebab senjata tak boleh guna orang. Okey? Ketika itu semua akan nangis. Pedang, tombak. So kita kena
kita akan pergi masuk balik muzium. Selama ni kita pergi muzium yang senjata-senjata tajam, kita buat tak tahu kan. Orang nak pergi boring lah masuk muzium sikit-sikit, senjata sikit, pedang sikit, tombak. Esok-esok muzium tu yang akan pergi korek tu. Semua pakat benda pun, semua akan pakat pergi muzium nak pergi cari benda sebab teknologi tak ada dah ketika itu. Jadi kesimpulannya esok jom lawatan ke muzium. Okey, lepas tu kita rembat semua benda-benda yang ada. Okey, persiapan nak bertemu zaman Al-Mahdi sebab tak ada senjata dah yang teknologi moden. Okey, Nabi kata 70,000 Bani Ishaq. Okey, yang ini pun menarik juga perkupasannya. Siapakah Bani Ishaq yang akan membantu Al-Mahdi? Tuan-tuan, Al-Mahdi akan ada 3 grup frontliners yang akan memimpin, yang akan bersama dengan menyerahkan panji Islam di bawah Al-Mahdi yang akan dibai'ah di penjuru Kaabah. Siapakah 3 kumpulan yang akan menjadi frontliners Al-Mahdi? Persoalan kat situ. Di mana orang surau Taman Ilmu di Bawang Tebal ketika Al-Mahdi muncul? A. Sedang menghabiskan cakotiau. B. Sedang menghabiskan nasi lemak. C. Sedang menghabiskan chicken chop. Tuan-tuan, kita tengah makan chicken chop, okay, ataupun cakotiau. Tiba-tiba esok dalam berita Al-Mahdi keluar. Tuan-tuan tengah makan cakotiau. Saya bagi satu soalan, 2 saat tuan-tuan jawab. Kita akan beli tiket flight ataupun merangkak waktu tu juga nak pergi jumpa Al-Mahdi, atau tuan-tuan akan habiskan cakotiau 2 saat dari sekarang? Jawab. Jawapannya, habis cakotiau lah. Lah ni kalau tanya, kami akan pedang Ustaz, kami akan semangat ni. Ustaz mai aku semangat. Tengok-tengok esok cakotiau. Habis tu baru cakotiau. Dajjal tak berkelak lagi kotiau-kotiau yang lain. Dajjal tak mari cakotiau kita dah tewas dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak jadi pimpinan Frontliners Al-Mahdi ni? So hidup kita ni menentukan kita we are qualified or not. Kita qualified, layak atau tidak ni tuan-tuan, berdasarkan cara hidup kita hari ni. Kalau orang yang selalu nampak muka kat masjid dan juga nampak di surau dan juga solat jemaah dan sebagainya, insya-Allah dia akan selected and qualified, terpilih. Tapi bila Al-Mahdi keluar, barulah nak main pakai jubah bagi ilmu. Sorry to say lah, Allah takkan buat macam tu. Dia tidak semudah itu untuk tune hati manusia ni. Learning is a preparation. Cara hidup kita hari ni menentukan kita layak atau tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluar once diumumkan keluar baru kita nak berubah dah. Dia kena berubah lah baru kita layak dipilih. Ini pun tajuk saya ringkaskan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ada 3 grup. Yang pertama disebut Ahlus Syam, daripada brigade apa tu? Brigade Izzuddin Al-Qassam di Palestin. Siapa nak masuk di brigade tu tuan-tuan, siapa nak jadi pimpinan Al-Mahdi ni, depa kena syarat kelayakan utama adalah 40 hari 40 malam tak boleh tinggal tahajud. Kita 40 hari 40 malam terkejut, terkencing tidak balik. Kan macam tulah. Tahajud tak jumpa 40 hari. Ponting sehari start balik dari hari pertama. Syarat. Jadi Mamak Tafiz sedang buat benda tu. Jadi tak mustahil anak-anak tahfiz akan menjadi pimpinan Frontliners Al-Mahdi. Itu siapa yang menggunakan modul tu. Okay, yang kedua ada disebut sebagai tentera Sallallahu Alaihi Wasallam, tentera Khurasan, mungkin Taliban dan sebagainya yang tak pernah kalah. 2. Yang ketiga disebut Taifah Mansurah. Yang ni yang disebut oleh ulama satu kumpulan manusia yang datang dari bumi timur yang negaranya dihala oleh penjuru Hajarul Aswad. Orang pun kaji, pi kaji, tarik dari segi geografi tu, kita akan jumpa Nibong Tebal. Betul tuan-tuan? Sebab apa? Sebab nak biar tuan-tuan rasa bangga sikit. Tapi betul, negara Malaysia Nusantara termasuk dalam jaluran koordinat, longitude dan latitude, kita terletak negara yang dihalakan oleh Hajarul Aswad. Negara lain, rukun Iraqi, Syami, Yamani, apa jadi negara 3 tu? Habis terak. Kan? Mana ada Islam dah waktu tu? Lah ni Syiah dah. Yang Iraq dah lama dah. Kan berakhir zaman Saddam Hussein dan sebagainya. Syam berakhirnya zaman zaman apa dulu? Ikhwanul Muslimin di Mesir dan sebagainya. Lah ni Bashar al-Assad yang diangkat sebagai Tuhan. Syiah menguasai dunia. Tiga penjuru Hajarul Aswad tu, 3 menggambarkan 3 negara Arab yang dah hancur. Tinggal negara yang dihala oleh Hajarul Aswad yang tu belum hancur. Dan inilah ulama bincang akan keluar daripada Bani Timur. Bani yang keluar daripada Timur. Timur tu kita termasuk. Sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi so kena prepare lah. Okey, tuan-tuan, dah habis dah masa. Macam mana berhenti ni tengah nak share ni? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-tuan, ayah-ayah yang saya muliakan. Okey,
Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, saya nak kata apa ni? Okey, Nabi kata, sabda Nabi yang bermaksud, apakah kalian pernah mendengar satu kota yang terletak di sebahagiannya di darat dan sebahagiannya di laut? Maka sahabat menjawab, ya pernah Rasulullah. Baginda bersabda, tidak terjadinya hari kiamat, la taqumus saah, sehingga ia diserang oleh 70,000 orang dari Bani Ishaq. Bani Ishaq ni saya ringkaskan, ulama mufassirin tafsir pada hadis akhir zaman mengatakan bahawa Bani Ishaq tu adalah keturunan Ishaq bin Ibrahim, keturunan Nabi Allah Ibrahim AS, yang mereka ni Bani Asfar yang bermuka kulit kuning-kuning. Maksudnya apa? Mereka ni adalah orang Kristian yang akhirnya akan masuk orang Rom yang akan masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, ada petikan yang mengatakan bahawa orang tempat yang kamu perang tu, tempat tu akan paling banyak Islam muncul. Tempat yang paling kamu banyak diperangi, tempat tu Islam muncul. Contoh di Christchurch beberapa tahun lepas kan, yang peristiwa 50 orang dibunuh tu, masjid di New Zealand tu, apa berlaku tuan-tuan? 50 dibunuh, esok lusa dalam minggu tu 350 orang masuk Islam. Di Chicago, antara masjid daerah yang paling pesat, paling banyak masjid tumbuh. Di WTC, berapa saya tak ingat fakta dia, jatuh tu berapa ribu orang masuk Islam selepas tu. Dan tempat negara Islam dihentam, tempat tu Islam akan muncul. Allah akan buat Bani Rom, Amerika tu utamanya, akan masuk Islam. Dan mereka ni akan berada di pimpinan Al-Mahdi. Jadi tuan-tuan, kita jangan duk lawan sangat orang Kristian ni, memang kita lawan lah kan. Tapi satu hari ketika Allah akan buat, Allah tune hati mereka. Mereka ni yang akan lebih Islam daripada kita ketika itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, sebab tu dalam Ghulibatur Rum, Allah buat surah Rum dalam Al-Quran juzuk 21, Allah kata apa? Pasukan yang kamu lawan dulu, dia akan bergabung dengan kamu. Dia akan bergabung dengan kita waktu ketika mana mengalahkan Rusia dan China, negara dia panggil blok timur. Okey, yang ni cerita lain lah, dia panjang cerita. Jadi Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mereka sampai di sana, maka mereka pun memasukinya. Mereka tidaklah berperang dengan senjata. Ni point dia. Okey, mereka tidaklah berperang dengan senjata. Mereka tidaklah berperang dengan senjata moden dan tidak melepaskan satu panah pun, tetapi mereka hanya berkata la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuhlah salah satu bahagian dari kota itu. Berkata Saur, perawi hadis, saya tidak tahu kecuali hal ini hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut. Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka jatuh pula yang keduanya. Kemudian mereka berkata lagi, la ilaha illallah wallahu akbar. Maka terbukalah semua bahagian kota itu, lalu mereka pun memasukinya. Ketika itu akan keluarnya Dajjal. Poin kita tuan-tuan, yang kita nak beritahu kat sini, waktu tu tak ada senjata. Perang Konstantin akan dibebaskan kali kedua zaman Al-Mahdi hanya dengan kalimah takbir. Ya tuan-tuan tengok main, takbir Allahu Akbar, dia punya aura lain macam kalau betul-betul. Sebab tu Sultan Muhammad Al-Fatih, waktu dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia berperang, dia akan siapkan pasukan Panji. Pasukan Panji pertama hampa kerja takbir je. Okey, portfolio yang kedua, kemah yang kedua hampa pegang pedang je. Portfolio yang ketiga hampa jaga meriam saja. Portfolio yang keempat hampa doa zikir munajat saja. Portfolio yang kelima tadi saya sebut, yang pertama, yang kedua, yang kelima, okey, hampa takbir. Setiap kali berperang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya takbir ni memberi satu aura kemenangan. And one of the factor kenapa Islam menang adalah takbir. Jadi takbir ni kita jangan buat main-main, dia boleh memberikan satu getaran aura dalam jiwa sehingga Islam terangkat dan diangkat. Jadi saya rasa cukup lah aku sampai jam 9 dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi okey, apa kesimpulan yang kita nak ambil yang mungkin saya ambil pada kronologis. Okey, kita nak tutup kat sinilah. Yang dikatakan Al-Fatih the return ni, sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Al-Mahdi mereturnkan Islam tu. Boleh ke ayat tu? Mereturnkan. Okey kita okey, mereturnkan, mengembalikan zaman seperti Al-Fatih. Okey, poin yang kita ambil, kesimpulan dia, Al-Fatih the return ni adalah zaman tak ada senjata moden. Yang kedua, kalimah takbir akan dilaungkan. Yang ketiga, sallallahu alaihi Muhammad, pimpinan frontliners ketika itu sangat menjaga tahajud, 40 hari 40 malam takkan tinggal. Okey, jadi poin-poin yang saya sebut ni, kalau betul-betul tuan-tuan nak tengok Islam kembali, kita kena ambil poin yang saya sebut tadi. Kan tahajud tak tinggal, kalimah takbir. Dan juga yang suka saya menyatakan bahawa saya bidang orang hiburan, orang audio ni, sallallahu alaihi Muhammad, ketika Sultan Osman, Sultan pertama Khalifah Turki Utsmaniyah, tuan-tuan boleh cek dalam YouTube, baru keluar kuliah saya dalam bentuk Turki Utsmaniyah ni, seri yang ketiga. Antara wasiat Turki Utsmaniyah daripada satu sultan ke sultan, mereka mewasiatkan satu
tim drum ataupun tim gendang. Rupanya ada tuan-tuan. Tim gendang ni menjadi wasiat daripada satu sultan antara kekuatan kerajaan Turki Uthmaniyah. Depa ada satu pasukan panji yang main drum ataupun yang palu gendang ni ketika mana berperang. Sebab tu boleh menjatuhkan moral dan semangat musuh. Allahu Akbar. Tim Allahu Akbar, tim gendang berpadu dan bersatu, bergema suara di udara, sejarah tercipta, irama bergema. Jadi ketika itu orang Kristian takut, kecut perut, kecut telur. Okey, kecut habis apa yang ada. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah-ayah. Okey. Dia nak bagi tahu bahawa itu kekuatan zaman tu akan ulang kembali. So kita pun kena ni okey, surah At-Tamam ilmu kena buat apa? Esok kena bahagi portfolio. Hampa ni takbir je. Okey, hampa ni curi habis semua pedang-pedang kat muzium. Okey, bahagi dah portfolio ni sebab kita nak mereturnkan kembali zaman Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, contoh saya nak ringkaskan. Kematian the return ni, Al-Fatih the return akan kembali bila? Yang pertama, ini Nabi susun dah tentatif kehidupan akhir zaman. Yang pertama, kematian Raja Arab Saudi. Okey, yang ni yang menjadi tanda tanya dan konflik di raja ni. Yang ni pun kalau tuan-tuan, kalau saya pergi bawa umrah bawa jemaah umrah, kita akan cerita benda ni di sana. Sallallahu alaihi wasallam, antara rebutan 3 orang tu kan, Naif bin Khalid, Khalid bin Naif, Muhammad bin Salman, ni antara 3 orang. Ini benda ni sulit. Jadi kalau silap cerita memang kena tembak lah ni. Okay, benda ni sulit. 3 sepupu sepapak mereka ni yang pernah mencolek Raja Salman, pernah bagi racun untuk mematikan, tapi tak jadi mati, Allah jaga dia, tuan-tuan. Dan kematian Raja Arab Saudi dan perebutan 3 orang putera khalifah di penjuru Hajar Aswad. Kalau berlaku benda tu, maka tuan-tuan, saya cadangkan tuan-tuan boleh resign dah. Kita dah dekat sangat dah. Tuan-tuan boleh ambil dah pencen KWSP tu, boleh ambil siap dah. Okey. Sallallahu alaihi wasallam. Brim ke orang nak bagi semua ambil. Waktu tu tak ada apa dah. Meninggalnya Raja Arab Saudi, habis dah. Bumi ni bagi saya dah habis dah. Kita akan masuk dah gerbang akhir Al-Mahdi. Yang kedua, penyerahan panji Islam daripada frontliners Al-Syam, Ashabul Raitus Sud daripada Khurasan, Taifah Mansurah. Ini yang timur, Malaysia dan Indonesia. Mungkin geng-geng Uni Amal akan termasuk dalam Taifah Mansurah. Siapa yang jaga surau, yang buat live malam ni akan masuk. Yang tak buat live, sorry, okey? Okey. Yang ketiga, apa ni? Pembai'ahan dan pemerintahan Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi 7 hingga 9 tahun. Waktu inilah tuan-tuan, seluruh umat Islam akan berada di bawah satu parti dan panji. Roket tak ada, dacing pun tak ada, bulan bintang semua pun tak ada. Okey, yang 3 segi macam tu pun lagi tak ada. Okey. Macam tu. Okey, yang ada ketika itu ialah Parti Al-Mahdi se-Malaysia. Okey, Parti Al-Mahdi se-Malaysia. Ringkasannya apa? Parti Al-Mahdi se-Malaysia. Ringkasannya saya tak sebut, tuan-tuan sebut. Takut pasal apa? Kan? Parti Al-Mahdi se-Malaysia. Okey, waktu tu tak ada, yang lain tak ada. Okey, akan berpayung di bawah pusat pentadbiran Baitul Maqdis, ibu negara Islam sedunia. Ketika inilah tuan-tuan yang akan saya kata apa tadi, yang akan berlaku umat Islam hanya akan bernaung negara Turki akan menjadi ibu kota negara dunia bersama dengan Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Zaman inilah saya rasa kita tutup sampai sini. Dan apa yang kita nak buat ni, saya ulang balik dalam poin-poin yang saya bawa tadi, kita berpeluang untuk dapat pahala mati syahid. Yang kedua, fakta-fakta yang berlaku dalam perang 313 semua tu akan berlaku balik pada zaman Al-Mahdi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, zaman tu zaman seperti Nabi. 4, zaman bila seperti Nabi, bumi berkat sehingga pokok akan tumbuh di atas batu tanpa tanah. Singa jaga arnab, ulak sawa jaga kucing. Selama ni kucing makan tikus kan? Ni macam kucing tikus. Macam ayat tu? Kucing dan tikus kan? Lepas ni kucing akan jaga tikus. Apa lagi? Apa lagi? Harimau akan jaga kucing. Zaman berkat sampai binatang tak ada langsung kerosakan di atas muka bumi Allah. Sehingga bayi berjalan di atas jalan tanpa ada sebarang pencolekan. Sallallahu alaihi wasallam. Dan barang-barang kemas pun tidak akan dicuri sebab orang waktu tu tak ada nafsu nak mencuri. Jadi kalau kita nak test Al-Mahdi keluar tak keluar, malam ni ibu-ibu sila letak barang kemas di luar, tak payah kunci pintu, okey? Kita nak test. Sampai tak lagi zaman tu.
Tapi sebelum tu, sebelum kunci pintu tu, sebelum tak barang kemas tu, ibu-ibu tolong bagi tahu kat saya alamat rumah, okey? Okey? Tengok-tengok hilang sungguh rupanya ustaz mana yang ambil. Okey? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas ruang peluang yang diberikan. Kesimpulannya, ayuh kita kembali. Let us returning and come back to Allah. Posisi kembali pada posisi Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita cari titik persamaan, bukan jurang perbezaan. Punca mengundang kerahmatan dan kekuatan umat. Ayuh kita perkasakan solat jemaah dan juga surau majlis ilmu selagi mana. Jangan sampai Allah menjarakkan solat sehingga ratusan meter. Maksudnya apa? Surau tutup balik. Sementara jarak 1 meter ni kita pakai ambil lah peluang tu. Tak mau tinggal langsung. Antara pengajaran jadi macam ni, solat berjarak ni tuan-tuan, dan masjid dan surau hanya buka waktu solat. Pengajaran apa poin yang kita boleh ambil, kita jadi seperti Mekah. Tak masalah. Kita akan solat on time jemaah. Mai lambat, masjid tutup. Mai lambat, surau tutup. Sama macam Masjidil Haram. Mai lambat, sembahyanglah 5 km di dataran. Jadi sebenarnya seronok juga jadi macam tu supaya kita bergegas untuk jumpa Allah Azza wa Jalla. Pengajaran terbesar ialah kita akan lebih sensitif untuk masa dengan Allah, terutamanya waktu solat. Ini pengajaran paling besar bagi saya. Mai lambat sikit, terhinanya kita. Sembahyang dekat Anjung tu pun rasa terhina dah. Dekat luar ni tak boleh masuk dalam. Kan? Tu terang ustaz tu. Jadi tuan-tuan nak beritahu bahawa sallallahu alaihi Muhammad, jadi kita ambil ruang kesempatan yang ada ni sementara ada. Mujahadah untuk tambah satu kebaikan setiap hari, mujahadah untuk kurangkan satu kemungkaran juga setiap hari. Okey? Dawu mardatikum bis sadaqah. Mungkin juga kata Umar Al-Abdul Aziz, ketika mana datangnya musibah, antara vaksin, antara antivirus untuk merawat dan menghalau musibah adalah dengan memperbanyakkan sedekah. Sedekah, dawu mardatikum bis sadaqah. Rawatilah musibah dan penyakit kamu dengan memperbanyakkan sedekah. Benteng akhir zaman dengan tinggal surah Al-Mulk dan surah Gua, surah pelindung, surah protector, iaitu antivirus of surah yang dinamakan surah Al-Kahfi. Dan tuan-tuan, jadi minta maaf banyak salah silap sepanjang perkongsian saya malam ni, mungkin tak kena di mata pertukuran di mana-mana, insya-Allah. Sekadar itu yang Allah izinkan untuk saya berbicara. Mudah-mudahan terus masuk dan mendarat di hati saya dan di hati tuan-tuan, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan walaupun kita tidak nabi, tapi kita akan memiliki aura untuk terus berada di jalan nabi. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Di tangan saya tuan-tuan ada CD. Okey, CD ni mungkin saya tak tahu sama ada, saya tak ingat sama ada saya pernah promo CD ni ataupun tidak. Tuan tengoklah. Okay, CD ni antara CD, boleh kata CD yang terbaru juga, walaupun lama dah, 2-3 tahun dah, tapi inilah koleksi yang masih berbaki dekat saya. CD zikir-zikir terapi zaman-zaman Covid ni. Zaman-zaman ni kena banyak zikir supaya kita tak kecam orang, kita tak edit marah, kita tak panas baran, kita nak mengundang ketenangan dengan dalam kereta, dalam phone dan sebagainya. Boleh manfaatkan. Harga asas RM19. Harga PKP kasih sayang RM RM10 sahaja untuk di sini sahaja. Jangan beritahu kat tempat lain, sebab tempat lain pun RM10 juga. Okey, itu rahsia antara kita. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan juga saya dah buat tabung dengan izin. Saya daripada SMK Pondok UP, Sekolah Kerajaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Pondok UP, Sekolah Menengah Balik Pulau, sedang membina surau. Bukan saya lah, pihak kerajaan, pihak kami lah, pihak sekolah. Jadi surau tu dah masuk 40%. Jadi tuan-tuan yang pernah pergi Balik Pulau, tuan-tuan boleh lalu tengok lah. Alhamdulillah, surau tu dia macam RNR. Dia macam RNR, dia open. Okey, jadi tuan-tuan boleh singgah nanti. Jadi siapa-siapa berhajat dan berminat untuk menginfak surau pembangunan surau saya, sekolah saya, boleh masuk dalam tabung di belakang, insya-Allah. Qul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judan wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah.